Bukankah Allah yang demikian kekuasaannya seadil-adil hakim? Sadaqallahul Azim. Wadah ilmu sepanjang hari berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kat mana ya aku nak dapatkan pembiayaan menerusi gadaian emas? Cubalah ke Ar-Rahnu CBP. Ar-Rahnu CBP? Ya, Ar-Rahnu CBP terdapat di seluruh Malaysia dan menawarkan jumlah pembiayaan maksimum sehingga RM350,000 dan wang tunai sehingga 75% daripada nilai emas. Bukan itu sahaja, pembiayaan Ar-Rahnu CBP ini adalah patuh syariah. Barang gadaian dijamin keselamatannya dan kadar keuntungannya tetap sehingga tempoh matang. Wah, menarik tu. Jom ke Ar-Rahnu CBP sekarang juga. Untuk maklumat lanjut, layari www.cbp.com.my atau hubungi 13887650. Tazkirah Ramadan ini dibawakan kepada anda oleh Co-op Bank Pertama CBP. Hubungi 13887650 atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwanul muslimin, alhamdulillah bersama-sama Radio IKIM. Masya-Allah, bersama-sama saya Muhammad Zawawi Yusof dan bersama penerbit Siti Rohani dalam tajuk Tazkirah Ramadan. Alhamdulillah, bagaimana puasa kita, bagaimana iman kita, bagaimana tarawih kita, bagaimana kita punya Quran kita, bagaimana qiyam kita, bagaimana tahajud kita dan bagaimana kita punya takwa kita. Jadi untuk mencapai takwa itu, hari ini kita bercerita tentang puasa. Apa itu puasa? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu li wa ana ajzi bih." Allah Taala sebut puasa untukku. Kemudian wa ana ajzi bih, dan aku yang membalasnya. Tuan-tuan, sebagai pelajaran, sebagai makluman kepada kita, Allah Taala menyebut hadisnya ialah qala Rasul an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah Taala. Hadis ini hadis qudsi. Riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda dan Allah berfirman. Apa kata Allah? As-siyamu li, puasa untuk aku, wa ana ajzi bih. Kenapa Allah Taala sebut puasa untuk Allah dan Allah yang membalas? Ceritanya tentang kebesaran dan keagungan ibadat puasa. As-siyamu li. Sebenarnya segala kebaikan yang kita buat sebenarnya untuk kita. Kita sembahyang bukan untuk Allah, untuk kita. Kita berzakat walaupun kita bagi duit pada orang, kita bagi hak orang, tapi sebenarnya untuk kita. Kita pergi umrah untuk kita. Kita buat haji untuk kita. Kita qiyamul lail untuk kita. Kita bersolat untuk kita. Kita baca Quran untuk kita. Tapi pelik bila sampai tentang puasa, Allah Ta'ala sebut as-siyamu li, puasa untuk aku. Apa hebatnya puasa untuk aku? Untuk aku tu untuk Allah. Jadi mari kita hayati. Yang pertama kata ulama, yang dimaksudkan puasa untukku ialah untuk Allah. Ulama hadis, syarah hadis mengatakan puasa untukku yang pertama sebab puasa satu ibadat selamat daripada riak. Sebab itu disebut puasa untukku. Puasa ibadat yang selamat daripada riak. Sebab itu disebut puasa untukku. Apa lawan perkataan ikhlas? Lawan perkataan ikhlas ialah syirik. Bukan ikhlas lawan tak ikhlas. Ikhlas lawan dia syirik. Sebab syirik ada dua. Satu namanya syirik amali. Syirik amali ialah kita buat solat, kita sembahyang, kita sembah Allah. Tapi tujuan sembahyang untuk orang lain. Itu syirik amali. Ada satu lagi syirik akidah. Syirik akidah ialah orang yang menyekutukan Allah
dalam perkara-perkara akidah. Yang pertama tadi menyengucukan Allah dari sudut tujuan ibadat. Okay. Jadi kata ulama, as-siyamu li, Allah sebut puasa untukku sebab ibadat puasa ibadat yang bersih daripada riak. Kenapa? Sebab ialah ibadat puasa merupakan ibadat hati semata-mata, ibadat yang tidak nampak dan tak boleh terkena riak. Kecuali pelik-pelik ajalah. Contoh sembahyang boleh terkena riak. Kalau kita solat kan kita sebut, contohnya lah kita baca Bismillah, contoh kita baca Quran panjang-panjang, Alhamdulillahirabbil alamin. Rakaat pertama kita baca Yasin wal Quran, contohlah tu. Kita baca panjang-panjang sebab nak tunjuk pada orang. Mula-mula kita baca contoh, kita baca surah Yasin. Yang kedua kita baca sajdah. Kalau sembahyang seorang-seorang mungkin kita baca inna a'tainakal kautsar. Jadi solat itu boleh terkena riak bacaannya. Ataupun kita sengaja mengeluk-elukkan suara sebab ada makmum di belakang, sebab nak tarik perhatian. Yang maknanya sembahyang boleh terkena riak. Berbeza dengan puasa. Puasa tak boleh kena riak. Zakat boleh terkena riak. Maklumlah kita bayar banyak, kita bagi beg banyak dalam kita punya beg jasbong kita tu banyak, kemudian kita beratur lambat, kita marah pada orang, konon aku bayar banyak. Boleh terkena riak, boleh terkena sombong. Umrah boleh terkena riak. Kadang-kadang umrah ni kita balik ke Malaysia sengaja buat batuk. batuk. Dalam hati sebut, kenapa orang tak tanya aku batuk? Kan balik Mekah mesti kena batuk. Bila batuk orang tak tanya, kita pula tanya. Oi, batuk betul lah sejak balik Mekah ni. Jadi kita sengaja membatukkan diri kita supaya orang tanya. Boleh berlaku riak. Ataupun balik Mekah haji sebut, saya kat Mekah ada hotel, sofa, 5 star begini. Sebenarnya kita pun boleh terkena riak. Tahajud macam tu juga. Bila pergi office, sengaja buat mengantuk depan orang. Kemudian tiba-tiba orang tanya, kenapa ngantuk sangat ni? Dia sebut, maklumlah, dah tua, kena sembahyang malam. Jadi kita sengaja buat mengantuk supaya orang tanya. Dan kemudiannya supaya kita cerita. Boleh terkena riak. Tuan-tuan sekalian, al-a'mal as-salihah, amal-amal soleh, dia perlukan kepada aqwal. Amalan soleh ni dia perlukan dalam bentuk perkataan. Amalan soleh dia perlukan dalam bentuk hal-harakat, gerakan-gerakan. Amal soleh kan kena baca, kena zikir, kena bergerak, kena rukuk, kena sujud. Kalau haji kena berlari. Tetapi ibadat puasa dia tak perlukan perkataan, dia tak perlukan lidah, dia tak perlukan badan, dia hanya sabar menahan makan saja. Jadi sebab tu ulama kata, as-siyamu li, puasa untuk aku, yakni untuk Allah, sebab special sangat, dia langsung tak boleh terkena yang bernama riak. Sebab dia hanya untuk Allah semata-mata. Itu namanya as-siyamu li. Okey, satu. Yang kedua lagi, kenapa as-siyamu li, puasa untuk aku? Puasa untuk aku ni, ini supaya kita rasa yang kita buat puasa hari-hari ni perkara besar sangat. As-siyamu li, yang kedua, kata ulama, maksud as-siyamu li, sebab pahala puasanya terlalu besar, ganjarannya terlalu agung, sehingga yang lain, para malaikat tak mampu menulis, tak mampu segala-galanya, sebab terlalu besarnya dia punya al-hasanat, pahala dari sudut orang yang berpuasa. Kita baca cerita kan, dalam ibadat ada pahala, kita buat satu dapat satu, kita buat dua dapat dua. Ada pula ibadat, kita buat satu, manja bil hasanati falahu 10 amsalha. Siapa buat satu, Allah ganti 10. Ada pula kita buat satu, Allah ganti 700 ganti. Contohnya dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut, sesiapa yang berbelanja
pada jalan Allah dengan harta kita, kama sali habbatin ambatat sab'a sanabil, bagaimana satu benih ditumbuh satu pokok pula sab'a sanabil, ada 7 rangkai, 7 tangkai, dan satu tangkai itu ada 100 pahala. 100 kali 7, 700 kali ganda. Pahala besar sangat. Ada pula ganjaran yang lain-lain bertambah-tambah. Tetapi ganjaran puasa terlalu besar sehinggakan as-siyamuli, puasa untuk Allah, wa ana ajzi bih, aku yang akan membalasnya. Sebab terlalu besar sangat. Tak mampu dicatat oleh para malaikat, sehingga Allah Ta'ala wa ana ajzi bih, aku yang membalas. Itu hebatnya perkataan as-siyamuli, puasa untuk aku dan aku yang membalas. Itu yang kedua. Yang ketiga, as-siyamuli ini kata ulama, kenapa puasa untuk aku? Puasa untuk aku sebab Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cinta kepada ibadat puasa. Sebab ibadat puasa ni memang hanya untuk Allah saja. Contohnya, kita tak makan, kita boleh nak makan. Sorang-sorang boleh. Kita duduk senyap-senyap di dapur, kita boleh ambil ketui, boleh makan pisang, orang lain tak ada. Kita berkumur-kumur, kita boleh telan air, boleh. Tapi kenapa tak boleh buat? Sebab Allah ada. Allah perhati. Itu namanya as-siyamuli. Rasa sangat puasa itu untuk Allah. Sangat terasa ada Allah. Kita boleh tipu solat, tapi kita rasa ada Allah. Jadi bulan puasa ni, as-siyamuli, puasa untuk aku, wa ana ajzi bih. Hebat sangat. Allah cinta sangat ibadat puasa. Sehingga hebat Allah cinta ibadat puasa ni, sehingga Allah rangkumkan sekali. Di puasa itulah ada keampunan. Di puasa ni, punya Allah cinta puasa ni al-hasanatu mujtami'atu. Segala kebaikan Allah letak longgo sekali bulan Ramadan. Lagi, segala kebaikan. Ad-da'awatu mustajabatun. Doa semua Allah terima bulan ni. Sebab Allah cinta sangat. Az-dunubu maghfuratun. Dosa-dosa pun Allah ampun semuanya. Kemudian pula tu, apa lagi? Yang kebaikan yang kita buat akan pahalanya berstatus wajib. Kita baca Quran, dapat pahala wajib. Sembahyang sunat, dapat pahala wajib. Sembahyang tarawih, dapat pahala wajib. Dan punyalah Allah sayang pada puasa ni, yang wajib tu pun Allah gandakan sampai 70 kali ganda. Itu maknanya as-siyamuli, puasa untuk aku. Hebat sangat Allah cinta pada puasa. Sehingga Allah sebut puasa untuk aku. Allah campur pula puasa ni. Turunkan Al-Quran, bulan puasa, bulan Ramadan Al-Mubarak. Allah sekalikan pula dengan zakat fitrah, puasa rukun Islam digabungkan sekali. Dan Allah gabungkan pula malam yang hebat, Allah gabungkan dalam puasa. Kenapa? Sebab itu as-siyamuli, puasa untuk aku, sebab hebat sangat puasa. Dan lagi satu, hebat sangat puasa tuan. Hebat sangat. Dan yang satu lagi, kenapa Allah sebut as-siyamuli, puasa untuk aku, dan punyalah Allah sayang. Allah pula mengagungkan ibadat puasa, sehingga Allah menggabungkan puasa dengan Allah. Allah gabungkan puasa dengan Allah Ta'ala, sebab bergabung satu as-siyamuli untuk Allah. Contoh. Contoh namanya, kita kenal Masjidil Haram kan? Kita ada Kaabah. Kaabah itu kita panggil Baitun. Kemudian Allah punya memuliakan Kaabah tu, satunya Baitun, lepas tu bergabung dengan nama Allah. Jadi panggilah dia Baitullah. Baitun rumah, Allah lekatkan, gabungkan nama Baitun dengan Allah sebab agungnya, mulianya Allah. Dalam bahasa Arab, Allah idafatkan Baitun yang banyak makna rumah-rumah, lepas tu bergabung sekali Baitullahil Haram. Jadi Baitullahil Haram itulah tempat yang semua tahu,
tempat tawaf, seluruh para nabi, kemudian malaikat pun tawaf di arasy Allah, Baitullah. Kalau kita sayang Allah, kena pergi Baitullah. Kita solat, kita kena menghadap ke arah kiblat, bukan sembah rumah tu, menghadap ke arah kiblat. Jadi begitu juga dengan ibadat puasa. Kerana Allah sayang sangat, Allah agung puasa ni, Allah sekalikan nama dan idhafat as-siyamuli, puasa untuk aku, sebab Allah kan maha agung, digabungkan sekali. Jadi sebab itu tuan-tuan, 4 perkara tadi. Jadi puasa ni yang pertama, kita sebut ulang balik. Puasa kenapa untuk Allah? Yang pertama, dia tak ada riak, dia tak ada syirik. Yang kedua, kenapa puasa untuk Allah? Sebab pahalanya banyak sangat-sangat, tak terkira, sehingga Allah yang akan menyebut untuk Allah. Yang ketiga, sebab Allah cinta sangat, jadi segala kebaikan tergabung dalam bulan Ramadan. Dan satu laginya, Allah sebut puasa untuk aku sebab Allah menta'zimkan bulan Ramadan sehingga digabungkan nama bulan Ramadan itu macam syahrullah. Bulan Ramadan sebagai syahri. Jadi disebut sebagai apa? As-siyamuli, puasa untuk aku. Jadi sebab itulah, ketika kita menghayati puasa kita ni hari-hari, kita rasa agungnya, besarnya, kita berpeluang bersama. Dan saya sendiri pun bila berpuasa kan tu rasa seronok jadi umat Muhammad, bertuahnya jadi umat Muhammad, umat Islam. Sebab Allah Ta'ala sangat sayang pada kita. Puasa ni hadiah yang besar untuk kita. Jadi bila hadiah, dia akan bagi syurga, tutup pintu neraka, buka pintu syurga, bukan sembarangan. Jadi marilah kita hayati betul-betul detik-detik hari-hari Ramadan supaya kita dapat jadi takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tazkirah Ramadan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Co-op Bank Pertama CBP. Hubungi 1-300-887650 atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. Kat mana ya aku nak dapatkan pembiayaan menerusi gadaian emas? Cubalah ke Ar-Rahnu CBP. Ar-Rahnu CBP? Ya, Ar-Rahnu CBP terdapat di seluruh Malaysia dan menawarkan jumlah pembiayaan maksimum sehingga RM350,000 dan wang tunai sehingga 75% daripada nilai emas. Bukan itu sahaja, pembiayaan Ar-Rahnu CBP ini adalah patuh syariah. Barang gadaian dijamin keselamatannya dan kadar keuntungannya tetap sehingga tempoh matang. Wah, menarik tu. Jom ke Ar-Rahnu CBP sekarang juga. Untuk maklumat lanjut, layari www.cbp.com.my atau hubungi 1-300-887650. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kapsul tafsir Al-Quran ini dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jugalah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat dia disimpan. Semuanya itu tersurat dalam kitab, yakni Lauh Mahfuz yang nyata. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang memberitahu kita tentang rezeki. Semua ayat itu menerangkan kita bagaimana sunnatullah mengenai penggunaan rezeki, iaitu Allah mentakdirkan manusia dan haiwan berupaya untuk mencari sebab dan berikhtiar dalam memperoleh rezeki masing-masing. Upayaan itu Allah jadikan ada pada diri manusia dan haiwan, sama ada berbentuk fizikal maupun perasaan dan keinginan untuk mencari sesuatu yang diperlukan. Hadis Nabi SAW maksudnya, jika kamu benar-benar bertawakal pada Allah, nescaya Allah akan kurniakan rezeki pada kamu seperti mana Allah berikan rezeki kepada burung yang keluar pada waktu pagi dalam keadaan lapar dan kembali pada waktu petang dalam keadaan kenyang. Marilah kita belajar daripada tawakal sang burung itu. Adakah dia tahu apa yang akan diperolehnya pada hari itu? Adakah burung itu hanya berserah dan menunggu tanpa berusaha? Tapi tawakal yang mendorong sang burung terbang keluar dari sarangnya seawal pagi.
Tawakalnya juga yang menyebabkan Allah memberinya rezeki di waktu petang hari buat makanan dirinya dan anak-anaknya. Kapsul tafsir Al-Quran itu tadi dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. Kamal & Kamal Pest Control, peneraju perkhidmatan kawalan serangga anai-anai Bumi Putra Islam sejak 1985, memenuhi piawaian ISO 9001 dan berlesen oleh Jabatan Pertanian Malaysia. Pertama di Malaysia, inovasi kawalan anai-anai 7 tahun jaminan untuk perlindungan kediaman anda. Kamal & Kamal sedia dihubungi di 019-755-2625 atau di www.kamalandkamal.com. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Sesiapa yang membina masjid kerana Allah, Allah membina baginya rumah di syurga kelak, yakni binaan seumpamanya. Hadis riwayat Muslim. Marilah bersama berwakaf untuk pembinaan Masjid Lestari Perdana Seri Kembangan Mukim Petaling Selangor. Untuk maklumat lanjut, hubungi saudara Tuan Haji Ferry di talian 012-8063-928 atau saudara Zulkifli di talian 013-330-5525. Layari juga laman Facebook Masjid Lestari Perdana dan kongsikan bersama keluarga dan taulan. Ada harta pun kena tinggal, ada rumah pun tak tahu dapat kat siapa, ada kereta pun tak siapa pula lah yang akan dapat lepas kita meninggal. Tetapi ada harta yang boleh tolong kita dan ada harta yang boleh dibawa ke sana nanti. Apa jalannya? Jalannya ialah berwakaf. Kalau gitu apa lagi tuan-tuan? Jom kita berwakaf. ASNB akan membantu anda menguruskan wakaf anda dengan sempurna. Jom berwakaf. Daripada saya, Ustaz Kazim Ilyas. Dari kecil, ayah adalah segalanya bagi saya. Apa yang ayah buat, saya pun buat. Ayah minat melukis, saya pun minat. Ayah suka manisan, saya pun suka. Ayah suka makan apa saja, saya pun sama. Sehinggalah ayah didapati tidak lagi sihat seperti dulu. Kini, saya memilih gaya hidup serta pemakanan yang lebih seimbang. Begitu juga dengan ayah. Untuk nasi, kami memilih beras Faizah Taj Mahal. Ia lebih sesuai untuk kami sekeluarga. Amalkan gaya pemakanan yang lebih sihat dari sekarang. Beras Faizah Taj Mahal, kurang kanji serta tinggi serat. Bersempena Ramadan bulan yang penuh kemuliaan ini, ayuh kita memuliakan amalan sedekah dengan berinfak kepada kempen Demi Surauku oleh Yayasan Ikhlas di www.sedekahsini.com. Bayangkan besarnya pahala yang tuan-puan perolehi apabila memuliakan surau dan masjid. Berinfaklah kepada kempen Demi Surauku oleh Yayasan Ikhlas di www.sedekahsini.com. Balik Pulau, Pulau Pinang, 102.7 FM. Di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak ini, Food Truck Free Meals on Wheels akan mengedarkan juadah berbuka puasa kepada golongan yang sakit terlantar dan terbatas pergerakan. Justru, Yayasan Budi Ihsan Malaysia ingin menjemput pendengar Radio IKIM untuk bersama-sama membantu dengan menyumbang kepada golongan yang sakit terlantar dan terbatas pergerakan ini melalui program Free Meals on Wheels. Layari laman sesawang kami ybin.org.my atau hubungi kami di talian 019-621-4005. Assalamualaikum dan salam saham. Mencari peluang untuk melangkah ke dunia pasaran global? Mula melabur dengan saham nama-nama besar di Amerika Syarikat serta pasaran global yang lain dan perluaskan portfolio anda bersama CGS CIMB iTrade Islamic hari ini. Semuanya online, mudah dan patuh syariah. Layari cjs-cimb.com.my untuk maklumat lanjut. Berwakaflah kepada pembinaan Masjid Kota Damansara 2. Boleh berwakaf secara online atau ATM. Segala pertanyaan, sila hubungi ke talian hotline 017-681-9193 atau layari Facebook kami Masjid Kota Damansara 2. Sebuah hadis dari Bukhari Muslim meriwayatkan barang siapa membangun masjid semata-mata kerana mencari keredaan Allah, maka Allah akan membangun baginya satu rumah di syurga. Anda mencari Al-Quran untuk Ramadan kali ini? Karya Bestari punyai banyak pilihan untuk anda semua. Mempunyai terjemahan ayat dan perkata menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Dilengkapi panduan tajwid berwarna, wakaf dan ibtidah atau tafsiran ayat memudahkan anda membaca dan memahami Al-Quran. Punyai warna dan saiz mengikut keperluan anda serta ada kelulusan KDN. Dapatkan sekarang di www.karancraftmall.com untuk harga promosi. Karya Bestari, Al-Quran untuk semua. Irmah,
buat apa tu? Toki, saya tengah nak bersedekah di sumbangan.com. Guna phone je. Oh, Imran pun guna sumbangan.com? Sebenarnya, memang banyak pilihan kebajikan di sumbangan.com. Ya, Toki. Semuanya di hujung jari je. Di sumbangan.com, kita boleh bersedekah, berzakat dan berwakaf. Nak buat akikah dan korban pun boleh. Betul tu. Sumbangan.com memudahkan kita buat kebaikan. Dah buat baik hari ni? Jom layari www.sumbangan.com. Sumbangan.com memudahkan kebaikan. Tengah hari bersama Siti Rohani Surani di Aspirasi 134. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Untuk dapatkan resepi baru dan juga tips yang baru, jangan lupa dengarkan Dapur Kita, rancangan Dapur Kita setiap hari Isnin jam 3 hingga 4 petang bersama dengan chef yang saya undang. Tukar-tukar chef rancangan ni, 3 bulan chef lain, 3 bulan chef lain. Jadi anda akan dapat macam-macam variasi resepi dan macam-macam variasi tips. Ada lebih 4 tips. Ikutlah terlintas ketika ke udara tu apa yang terlintas di chef jemputan saya yang nak kongsi dengan anda. Rancangan tu akan banyak beri manfaat buat saya dan buat anda. So rugilah kalau tak dengar. Okay? Dan specialnya sepanjang Ramadan ini, kalau terlepas dengar live yang hari Isnin tu pukul 3 hingga 4, boleh dengarkan ulangan dia. Okay? Hari Selasa jam 2 pagi, kok-kok lah terbangun kiam mulai ke apa kan. Dengarlah Dapur Kita tu sambil-sambil tu. Dan juga terlepas juga hari Selasa 2 pagi, ada lagi satu ulangan 10 pagi. Jamnya 10 pagi hari Ahad. Dengarkan bersama dengan Chef Zainal bin Muhammad Saad sepanjang April hingga Jun ini untuk Dapur Kita. Nanti lepas tu chef lain pula. Tunggulah. Yang penting anda tak ketinggalan untuk ikutinya. Dan selepas ini juga anda akan ikuti sementajaan. Dan juga selepas itu jam 3, 10 minit petang setiap hari Rabu kita ada pula rancangan Bahasa Mushaf. Jadi pastikan tak ketinggalan untuk ikutinya. Selamat meneruskan ibadah puasa dengan penuh sabar, dengan penuh tekun menjaga pahala puasa masing-masing supaya tak terkurang walau sedikit pun kalau boleh, mudah-mudahan. Ramadan hadirmu dinanti, Ramadan hadirmu dirindui, Ramadan hadirmu bagai bulan purnama menerangi semesta alam. Engkau hadir mengintai manusia, menjemput mengenal Ilahi. Siang dan malam silih berganti, terbuka pintu syurga, tertutup pintu neraka. Ramadan ketibaanmu dirindui, kehilanganmu ditangisi. Bulan yang berkah, bulan menggandakan amanat, mengajar insan, mendidik nafsunya dalam mencintai Tuhan yang Maha Engkau hadir mengintai manusia, menjemput mengenal Ilahi. Siang dan malam silih berganti,
inspirasi, inforia, Islam. Semuanya di IKIM.